Okey. Dah. Saya tak suruh awak tengok dia punya X3, X1. Saya nak tengok awak tengok logik dia. Luas yang dia bagi kat atas sekali. Luas segitiga ABC tu dia dapat macam mana? Okey, cuba awak beritahu saya buat perbincangan sikit macam mana cara yang awak faham kat situ. Dah tengok ke belum? Dah? Nyap je. Ada orang tak ni? Ada. ke? Ada. Okey, secara logiknya apa awak nampak sebenarnya dekat situ? Nak cari luas untuk kawasan, alamak, saya nak lorek dia tak boleh. Alah, kalau saya dah terbiasa guna PowerPoint, saya boleh lorek. Okey, segitiga tu saya keluarkan Segitiga, alamak, dia punya pen tadi pemadam. Segitiga tak nampak. Apa warna? Mana saya nak tukar warna? Okey, segitiga Apa pasal dia hilang ni? Okey, segitiga ni nampak tak? Kenapa dia hilang? Apa pasal dia hilang? Bukan. Dia punya warna, warna biru tak nampak kan? Ini Boleh pakai warna je. putih. Boleh juga, boleh nampak. Tadi kenapa jadi warna ni? Pen dia pen ni kan? Best. Saya nak warna terang. Okey, segitiga. Okey, kalau lihat dekat situ segitiga, kita nak cari luas segitiga ni. Kita nak cari luas segitiga ni. Okey, kalau lihat dia ada nilai X1, Y1. Kat sini X3, Y3. Dan dekat sini adalah X2, Y2. Okey, saya nak tanya pada awak, daripada muka surat 192 tu, macam mana awak faham? Apa yang awak faham? Okey, tolong explain sikit, bantu saya. Apa yang awak faham? Faham tak? Ada bentuk baru. Ya, Ada bentuk baru. bentuk baru. Ah, Dia buatkan supaya boleh boleh selesaikan, dia cari luas, dia cari bentuk yang boleh awak gunakan formula, betul tak? Dia cari bentuk yang awak biasa boleh kira. Kalau bentuk segitiga ini sahaja, okey saya tukar warna. Kalau bentuk segitiga ini sahaja, okey, awak nak cari dia punya panjang kali lebar kali tinggi awak tak nampak. Bila dalam bentuk koordinat, awak boleh transformkan atau wakilkan awak punya segitiga itu dengan apa? Dengan bentuk yang awak boleh cari dia punya, awak ada formula dia. Ini adalah bentuk segitiga sudut tegak. Okey, yang ini adalah bentuk trapezium. Maknanya awak boleh cari dia punya luas. Awak dah tahu kalau rumus trapezium macam mana nak cari luas, kalau segitiga macam mana nak cari luas. Setuju tak? Betul kan? Betul. Okey, bila awak dah dapat jumlah luas segitiga ini dan segitiga ni, apa yang dibuat ialah kita tolak dengan segitiga yang kat bawah ni. Yang awak pun boleh tahu apa nilai dia. Okey, contoh dekat sini tinggi ni. Okey, saya nak tanya tinggi yang saya conteng ni. Nampak ke saya conteng? Yang tinggi tu berapa tinggi dia? Kalau kita wakilkan kat sini ada X3, okey, Y3, dekat sini ada X1, Y1. Bermaksud dekat sini nilai apa yang sama sepanjang panjang ni? Dekat sini apa agaknya? Titik yang dekat sini. Kosong ke? Titik dekat situ akan mewakili kalau dekat sini ni bacaan dia pada paksi X, iaitu mestilah sama dengan Y1. Betul tak? Kalau bacaan dekat sini dia adalah bacaan pada paksi X. Jadi kita tengok yang setara dengan dia, paksi X adalah X3. Betul tak? Ya, jadi dekat sini adalah X3, Y1. Jadi panjang dia
panjang untuk segitiga dia punya nak sebut kaki dia ni. Kalau nak nampak conteng ni, nak nampak ini kat sini ni dia punya panjang dia ni adalah Y1 tolak Y1 pula. Ni panjang X terbalik. X3 tolak X1. Betul tak? Yang panjang yang bawah. Jadi panjang yang atas adalah apa? Yang ini adalah Y3 tolak Y1. Okey. Jadi kita punya segitiga ni luas dia adalah 1/2. Kalau tengok dekat dalam buku teks. Segitiga tu adalah 1/2 darab dengan X3 tolak X1 kali dengan Y3 tolak Y1. Nampak tak? Nampak. Untuk segitiga yang pertama. Okey. Untuk trapezium pula kat sini. Sebelah kanan dia trapezium. Conteng kan main lagi saya. Kalau awak lihat kat sini, trapezium tu adalah 1/2 kali dengan panjang sisi yang tak sama. Panjang sisi yang tak sama, yang pertama. Saya tukar warna lain pula. Warna apa Warna putih, warna kelabu. Okey, tebalkan sikit. Okey, kalau awak tengok sisi sini. Okey, berapa panjang dia? Awak ada titik. Berapa dia punya tinggi ni? Ini tinggi Y awak ada titik dekat sini adalah X2, Y1. Dekat sini nilai Y dia berapa? Dekat sini nilai Y dia berapa? Y1 kan? Betul tak? Dekat sini Y dia baca dia ke sebelah kiri ni. Jadi Y dia kat sini bawah berapa? Y1 ke Y2? Sorry, Y2. Ni Y2 atas. Yang bawah adalah Y1. Y1. Kat sini bacaan dia sama dengan X2. Betul tak? X2. Ya. Jadi dia punya tinggi ini adalah Y2 tolak Y1. Dapat tak? Nampak tak? Okey, tinggi yang tengah-tengah pula. Sama tak macam tadi ni? Kan? Subhanallah. Okey, tinggi dia ni. Saya bulatkan ni Y3 tolak Y1. Kan? Jadi dekat sini dia punya formula akan jadi 1/2 Y3 tolak Y1 tambah dengan tambah kan? Yang panjang tak sama ni kita tambah. Tambah dengan mana tadi? Sini Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1. Okey, kemudian dia punya lebar dia yang sama ni berapa? Ni. Dia punya bawah dia lebar dia yang sama ni berapa? Itu adalah X kan? Ni panjang X. Maka dia adalah X1 tolak dengan X3. Betul? Darab dengan X1 tolak X3. Okey, kita lihat pada muka surat 192. Betul tak? Dia punya formula adalah X1 tolak X3 ke X3 tolak X2? X2 cikgu. Oh, sini X2 ya. X2. Okey, X2 tolak dengan X3. Okey. Tapi awak fahamkan kenapa? Okey, awak lihat dia punya formula kat situ. X2 tolak X3 darab dengan Y2 tolak Y1 tambah dengan Y3 tolak Y1. Itu pada mana? Pada muka surat 192. Area stroke. Okeylah. Okey, saya padam Boleh nampak ke tak nampak tadi? Tadi trapezium. Okey, trapezium. Untuk segitiga kat bawah tu. Okey, saya ambil semula segitiga yang bahagian bawah. Okey, saya lukis bahagian segitiga. Maknanya kita tolak dengan segitiga bawah. Ni segitiga yang kita nak cari luas. Tadi kita dah cari trapezium tadi. Kita dah cari yang ini. Kita dah cari yang ini. Sekarang kita nak tolakkan yang segitiga kat bawah. Semampu darjah. Maka tinggi untuk segitiga yang ini adalah berapa? Tinggi dia adalah Y2 tolak dengan Y1 kan?
Kemudian dia punya panjang untuk lebar X dia tu adalah X2. Betul tak X2? X1. Tolak X1. Jadi dia punya formula adalah tolak dengan 1/2 Y2 tolak Y1 dengan X2 tolak X1. Sama tak macam rumus yang pada muka surat 192? Sama? Sama. Tengok kan? Tengok ke tak tengok? Okey. Okay, saya padam bila awak lihat kat situ rumus tu dah dikeluarkan. Kemudian dia susun balik. Maknanya dia susun balik daripada rumus tu kita perhatikan pada muka surat 192. Conteng. Okey. Dia susun balik. Kalau awak perhatikan saya nak conteng ni tak boleh conteng atas dia. Saya suka menconteng kat atas tapi tak boleh. Okey, jadi kita perhatikan saya keluarkan semula rumus. Warna dia. Pakai pen. Okey, saya keluar balik rumus dia tadi sama dengan 1/2 X2 tolak X1. Saya nak awak faham bukannya awak maknanya awak tahu benda tu kenapa jadi macam tu. Ini rumus tu keluar macam mana. Tadi saya dah terangkan. Kalau tak faham kena beritahu Saya salin balik saja. X2. Ya Allah mata. Buka kan? Mata saya sebab halus ni tulisan dia saya tak berapa nampak. Sekejap saya ambil cermin mata sebentar. Nak teropong. 1/2 X2 tolak X3. Okey. Kemudian Y2 tolak Y1 tambah dengan saya ambil formula mana ni? Oh ya betul. Tambah dengan Y3 tolak Y1. Okey, ni kurungan. Kemudian tambah dengan 1/2 X2 tolak X1. Y2 tolak Y1. Okey. Okey. Saya terlupalah benda ni boleh scroll. Masya Allah. Sebab saya tak biasa guna lagi. Ni terpaksa bidang turjun hari ni. Terpaksa gunakan yang ni. Okey. Kalau awak perhatikan kat sini, kita buat apa lepas tu kita keluarkan. Kita keluarkan dia sama dengan 1/2. Awak darabkan macam biasalah. Yang awak buat. Kembangkan 1/2. Kita biasa ambil X dululah. X2 Y3. Kemudian X2 Y3 tolak X2 Y1. Kemudian tolak X1 Y3. Kalau tak betul tolong maklumkan saya. Kemudian tolak X1 Y1. Kemudian dan tutup kurungan tambah 1/2. Kembangkan dia X2 Y2. X2 Y2 kemudian tolak X2 Y1. Okey, ke atas lagi. Apa lagi? Tolak X3 Y2. Kemudian tolak jadi tambah. Tolak tambah X3 Y1. Saya rasa macam ada salah je tadi. Nampak tak saya salah apa? X1 Y1 ni sepatutnya tambahkan kat atas. Tak ada siapa yang tegur. Awak ikut ke tak ni? Pening? Ikut. Pening tengok. Yang tadi first saya ambil yang ni Yang ni. Tadi kan saya X1 Y1 ni negatif-negatif sepatutnya positif kat sini. Dekat sini positif. Saya tersalah tadi. Okey, patah balik. Cikgu, Ya, apa dia? cikgu salah dekat yang X2 Y3 tu patutnya X3 Y3. X2 Y3 Yang kat bawah tu. X
X3Y3. Ni. Maksud Ya. bukan. Kejap. X. Ni dah banyak sangat X. X ni kan. Mana? Yang kat X3. atas, sekejap, yang kat Atas atas tu sekali. mula-mula cikgu salah juga. Yang X2 tolak X3. X1. Ni X3 ya? Tu patutnya X3. Okey. Terima kasih. Bagus. Okey, ini X3Y3. Maknanya asal daripada atas lah tu saya tak nampak. Saya tersalah salin soalan. Tadi lah tak pakai cermin mata kan? Yang lain okey? Ada tak yang tersalah salin lagi? Okey. Kemudian tolakkan dengan mana saya tak tulis tolak Tolak 1/2 X2 tolak X1Y2 tolak usaha. Ni tolak tanda Betul? Okey, jadi tolak 1/2 X2 Y2. X2 Y2. Kemudian X2 Y1. Tolak X2 Y1. Kemudian tolak X1 Y2. Tolak X1 Y2. Kemudian tambah X1 Y1. Matematik ni betul-betul perlu prihatin lah salah sikit semua salah. Okey, kemudian apa yang dia buat? Maknanya dia 1/2 tu dah boleh. Ini ada 1/2, ni ada 1/2, ni ada 1/2. Kita keluarkan semua 1/2. Kenapa tak boleh ni? Okey. Di section bawah lah. Patutlah dia terpisah. Sekejap. Saya tuliskan kat bahagian bawah. Dia terpisah lah. Okey, saya keluarkan 1/2. Maka kat sini adalah X3Y3 tolak X2 Y1 tolak X1 Y3 salin. Tapi kena betul-betul salin. Kalau tak saya salah juga ni. Tambah X1 Y1 tambah X2 Y2 tolak X2 Y1 tolak X3 Y1. X3 Y2 ke Y1? Y2 Okey, kemudian tambah X3 Y1. Kemudian tolak ni tolak ni kira kita bawa tolak ni ke dalam lah untuk tolak dia. Okey, jadi saya letak tolak X2 Y2 tambah X2 Y1 tambah X1 Y2. Kemudian satu lagi tolak X1 Y1. Okey, kalau tak ada salah lah Okey, kemudian kita susunkan. Okey, kita lihat dekat sini dia susun. X1 Y2 X3. Kalau tengok kat sini dia susun kejap X3 Y3 ada tak yang boleh dimansuhkan? X3 Y3? Tak ada X2 Y1? X2 Y1 nampak tak kat sini ada X2 Y1? Kan? Setuju? Ini kita mansuhkan. Setuju. Okey, X1 Y3. Ada tak X1 Y3? X1 Y3. Tak ada X1 Y1? Kat sini bawah nampak X1 Y1. Jadi ni kita boleh mansuhkan. X2 Y2? Ada dekat sini betul? Okey, tambah dan tolak. Maka kita boleh mansuhkan. X2 Y1. Tak ada X3 Y2. Tak ada. X3 Y1 pun tak ada. X1 Y2 tak ada. Okey, kita keluar balik. Apa yang tinggal? X3 Y3 tolak X1 Y3 tambah bukan tambah, tolak
Nak padam. Tolak. X2 Y1. Kemudian tolak X3 Y2 tambah X3 Y1 tambah X1 Y2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul eh? Kemudian kita susun yang tambah kita letak depan. 1/2 yang tambah kita letak depan. Tambah yang pertama saya mulakan dengan yang kenapa X3? X3 kat sini tak ada tapi saya ada. Betul tak? Ada. Itu X3 Y2. Kat sini X3 Y3 ni. Sorry. Sorry. Kat X3 Y3. Kat mana saya silap ni? X3 Y2 ke X3 Y? X3 Y3. Betul tak ni? X3. Ni mesti saya salah di mana. X3 Y3. Tolak X3 Y3. Dia sepatutnya ada tolak X3 Y3. Saya tak ada di sini. X2 Y2. Tolak. Di mana tolak? X3 Y2. Ni 1/2. Saya disilap di mana? Sekejap saya tengok punya gambar sebentar. Ya, X3. Kalau tolak X2. Ada saya silap di mana? Saya tak jumpa mana saya silap ni. Okey. Dia tak boleh tak pernah Dia kena, sebab benda ni dia akan jadi rumus lah. Okey, sekejap. Saya susun balik, dia akan jadi X1 Y2. Sekejap ni. X3 Y1 dengan X3 Y3. Ni tambah. Ni tambah. Kemudian tolak dengan X1 Y3. Tolak dengan X2 Y1. Kemudian tolak dengan X3 Y2. Okey, konsepnya awak faham kan? Konsepnya awak boleh faham tak saya tanya? Faham. Konsepnya boleh faham Kalau ikutkan dia punya susunan, dia akan jadi 1/2 saya takut saya ada terlepas pandang apa yang saya salah. Okey, dia akan jadi, dia boleh susun, dia akan jadi macam ni. Masya Allah, saya pergi pada atas ada garisan juga. Dia akan susun kat sini X1. Dia punya titik ni, nanti saya tengok gambar aja. Dia akan jadi ni titik X1. Saya nak conteng. Mesti wajib saya nak conteng pada gambar. Okey, saya lukis balik. Kenapa ni? Okey, saya lukis Saya lukis mula. Ni segitiga Kalau awak lihat kat sini segitiga, saya lukiskan ini adalah X1 Y1. Yang ini adalah X3 Y3. X3 Y3. Kenapalah saya ni kelang kabut sangat. X3 Y3. Yang ini adalah X2 Y2. Dia akan dapat susunan dia macam ni. Kita susun X1 Y1. Okey, dia punya formula akan jadi macam ni. X2. Kat sini saya ambil X2. Dia ikut jam atau lawan jam? X2 Y2. Kemudian X3 Y3. Ini yang formula awak akan dapat. Yang mana hubungan dia ni daripada kiri ke kanan. Kita tambah satu lagi. Sorry. Semula. Sekejap saya conteng semula. Dia akan jadi, formulanya akan jadi macam ni. Saya conteng balik. Okey ni. Awak tengok ikut lawan jam 1/2 X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 tutup balik dengan X1 Y1.
Dia akan pusing macam ni pusing, kemudian ke sini dan tutup balik. Dia akan pusing dan tutup balik dengan titik yang sama. Okey, daripada kiri ke kanan, atas ke bawah. Ini adalah dia punya formula. 1/2. Okey. X1 kali dengan Y2. Ni sepatutnya macam tu lah. X1 kali dengan Y2 ni. Okey. Kemudian tambah dengan X2 kali dengan Y3. Kemudian X3 kali dengan Y1. Ini formula dia. Kemudian daripada bawah, kiri ke atas. Ke atas anak panas. Awak nampak tak pergerakan anak panas saya? Itu darabkan dia tolak. Okey, ini formula ni rumus ini dapat daripada segitiga yang awak cari luas tadi. Yang asalnya. Okey, itu kerja panjang dia. Tapi sebenarnya kerja pendek apa yang dia nak keluarkan adalah kalau ada segitiga. Okey, awak ada titik. Contoh, saya letak AB lah. Tadi X1, Y1 A, B, C, D, E, F. Dia secara lawan jam. Okey, lawan jam. Kita akan gunakan rumus tu 1/2. Okey, garisan. Kemudian, maksudnya awak akan bermula. Dia punya ni dah ada, dia punya separate lah. Ni saya conteng balik ni. 1/2. Kita akan mula dengan contoh, kita mula dengan AB. Susunan dia adalah A, B ke bawah. Kemudian titik yang seterusnya ikut lawan jam kita jumpa titik CD. CD. Kemudian ikut lawan jam kita akan jumpa EF. Maka kita akan susun titik EF. Dan kemudian kita tutup balik, kita jumpa AB. Maka kita susun dekat sini AB. Okey, itu cara macam mana rumus tu dapat. Okey, kemudian kita keluarkan 1/2. Konsep dia daripada kiri ke kanan. Okey, daripada kiri ke kanan ni kita darabkan AD. Ni positif Daripada atas ke bawah tu positif. Tambah CF tambah EB. Kemudian daripada bawah ke atas. Okey, itu kita tolak. Iaitu tolak BC, tolak ED, tolak AF. Okey, boleh nampak tak? Boleh tak? Respon? Boleh. Apa yang kita buat tadi, daripada rumus tu, dia keluarkan inilah. Ini yang awak akan gunakan untuk mengira luas segitiga yang ada titik koordinat. Okey, saya ulang balik. Bila ada titik koordinat tadi, maknanya awak ambil satu. Tak kisah mana-mana pun. Awak nak ambil titik tu mula daripada mana. Contoh awak ambil yang CD ni mula. Okey, pergerakannya lawan jam. Okey, ambil titik yang berikutnya. Okey, kemudian awak tutup balik dengan titik yang awal mula-mula tu, awak ambil. Susun ni macam ni lah. Kalau awak ambil daripada CD, maka yang AB ni awak akan tutup balik dekat belakang lah. Awak akan tutup balik dengan CD kat belakang. Dia akan tetap dapat jawapan yang sama. Mana-mana titik awak boleh mula. Tapi pergerakannya lawan jam. Okey. Yang ini apa maksud yang dua garis yang kiri dan kanan ni? Apa maksud dua garis sini, kiri dan kanan ni? Respon? Pada muka surat 193 tu awak nampak garis tu lurus. 1/2 kiri kanan. Apa tu? Modulus. Maksudnya apa? Ya, apa-apa sahaja nilai kalau apa-apa nilai kat dalam tu kalau negatif atau positif, bila keluar sahaja dia akan jadi nilai positif. Sebab itulah kalau ikut sebenarnya boleh je kalau awak ikut jam. Tapi bila ikut jam awak akan dapat nilai luas tu negatif. Tapi kalau lawan jam memang awak akan dapat nilai tu positif. Nanti kita akan cuba tengok beberapa soalan. Okey, kita lihat seterusnya. Inilah apa yang kita hasilkan rumus tadi. Okey, menentukan luas segitiga menggunakan rumus. Okey, cuba awak buat walaupun benda ni
ada. Ni tak apalah. Kalau nak buat pun dah ada dah contoh. Okey, kita lihat cari luas segitiga ABC dengan bucu-bucunya. -4, -6, 5, 3 dan 28. Okey, awak nampak proses dia? Dia susun bermula dengan -4, -6, 5, 3, 2, 8, tutup balik dengan -4, -6. Kemudian daripada atas ke bawah, -4 kali 3, -12. Kemudian 5 kali 8, 40. Semua tambah. Tapi sebab dia negatif, dia automatik tambah negatif juga. 2 kali -6 dapat -12. Kemudian kita tolak dengan, ini sebenarnya tolak ni sebenarnya untuk semua, tapi dia buat, kalau saya buat satu-satu lah. Tapi dia automatik dia tak tolak, maka kat dalam tu dia buat positif lah. -6 kali 5, -30. 3 kali 2, 6. 8 kali -4, tolak 32. Kemudian dia dapat 1/2 darab dengan 7/2 dapat 36. Kalau awak perhatikan, A ke B, B ke C, C ke D tu, C semula ke A tu ikut jam atau lawan jam? Ikut arah lawan jam. Dia dah susun dia dah cakap lah koordinat disusun mengikut tertib arah lawan jam. Okey, jika koordinat disusun mengikut tertib arah jam. Okey, perhati kat bawah. Dapat apa nilai negatif atau positif? Nampak kan? Negatif. Negatif. Jadi ikut jam pun boleh. Tetapi bila modulus tu hilang, negatif tu akan jadi positif. Maka awak tetap dapat nilai 36 unit. Okey, logiknya luas ni negatif ke positif? Positif. Ya, Positif. mana ada luas negatif Saya pun tak tahu macam mana nak nampak luas negatif. Okey, selesai. Okey, setakat ni boleh faham tak apa yang kita belajar? Okey. Boleh. Okey, kita lihat seterusnya. Selain menggunakan rumus, kita panggil ni rumus Schulich. Kaedah kotak seperti berikut juga boleh digunakan untuk mencari luas suatu segitiga. Macam tadilah. Okey, lukis segi empat tepat yang menyentuh setiap bucu bagi 3 ABC. Ni dia gunakan kaedah segi empat. Cari luas segi empat tepat dengan mendarabkan panjang dan lebarnya. Kemudian, mana yang segi empat tepat tu? Segi empat tepat saya lukislah. Dia tunjuk ni segi empat tepat. Maknanya ada segitiga. Ya Allah, saya melukis di atas. Saya tak nampak lah dia punya ni. Macam mana saya nak tukar latar belakang dia supaya warna hitam ni jadi warna lain? Tengoklah tu. Tak explore. Background colour. Nak warna pink. Dan okey. Barulah saya nampak dia punya kotak-kotak kertas dia. Kalau tak saya menconteng aja. Okey, terpaksa saya gunakan colour warna lain. Katakan biru pekat. Okey. Ya Allah ya Tuhanku. Inilah dalam keadaan kecemasan macam ni, saya dah tersalah, dah tak siapkan PowerPoint. Saya barulah dapat, nanti saya belajar betul-betul lah macam ni nak guna benda ni. Okey, salah. Mula-mula ialah segitiga dulu. Okey. Dia nak cari luas segitiga ni. Okey, dia gunakan segi empat tepat yang memenuhi juga segi ni lah. Segitiga ni. Maksudnya dia gunakan segi empat tepat. Okey. Tak berapa betul ni. Okey ni, segi empat tepat. Maknanya dia dapat luas segi empat tepat keseluruhan. Kemudian dia tolak dengan segitiga yang berada di tepi dia. Biasa tak awak guna macam ni kalau nak cari luas? Ini namanya pemikiran di luar kotak. Wah. Ada orang dia pandai, dia bijak, dia guna kaedah ni sebab dia nampak. Dia nak cari luas, dia tak tahu macam mana. Tapi dia guna kaedah macam gini. Bila ada titik lah. Sebab dia tahu bucu ni apa-apa. Dia tahu kalau 28, dia punya tinggi ni mestilah Y. Iaitu 8 tolak dengan. Dekat sini dia bagi bucu dia -4, -6. So nilai -6. So nilai dekat sini -6. Jadi panjang ni awak boleh buat 8 tolak dengan -6. Maknanya panjang dia adalah 8 tambah 6 sama dengan 14. Boleh gunakan kaedah ni juga. Okey, berapa dia punya tinggi ni? Berapa lebar dia? Kita dah tahu dekat sini.
Lebar dia mestilah X kan, pada paksi X. Apa bucu dia kat sini? 5, 3. Okey, bucu yang kat sini tadi, kita ambil negatif 4 dia, kita ambil X dia 5, maka dia punya panjang dia adalah 5 tolak negatif 4. Maka dapatlah 10. Jadi kita dapat lebar dia 10. Ya, lebar dia 10, tadi tinggi dia berapa? 14. Jadi luas semua sekali ni segi 4 adalah 14 kali 10 iaitu 140. Betul tak? Cikgu 9. 9, saya salah kira mana? Ya Allah, kelakarnya. Boleh salah. 5 tambah 4, 9. 14 kali 9 dapat berapa? 14 kali 9 dalam buku apa? 126. Dalam buku tu ada. Nampak sangat cikgu ni tak merujuk buku. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya. Dah 126. Kita tengok segitiga tu. Saya lukis je lah. Awak boleh nampak, kalau saya tak lukis, awak boleh nampak daripada buku teks tak? Dia faham tak? Tapi kalau lukis ni macam lagi ni lah. Kau awak kata lagi serabut cikgu tu menerangkan ni. 28. Okey, segitiga ni, dia punya lebar ni kita nak tahu berapa kalau kita nak tolak. Dekat sini titik dia kat sini ialah negatif 4, negatif 6. So kita ambil X dia. Kat sini lebar dia adalah negatif 4 tolak 2. Maknanya kat sini nilai X dia 2, kat sini nilai X negatif 4. Jadi ni bacaan pada X. Negatif 4, negatif 2 adalah tolak 4, tolak 2, tolak 6. Betul ke? Ke 2 tolak dengan negatif 4? Saya terbalik 2 tolak negatif 4. Betul tak? Jadi dekat sini 6. Tak ada respon ya. Betul tak? 2 tolak negatif 4. Yang depan tu mesti tolak belakang kan? 2 tolak negatif 4. Maka dapat 6. Cikgu syok sendiri dia kata. Okey, tinggi tadi kita dah dapat 14. Betul? Maka segitiga ni luas dia adalah 1/2 kali dengan 6 kali dengan 14. Dapat berapa? Kat situ dah ada. 1/2 kali 6 kali 14. Okey, segitiga ni macam mana nak dapat lebar dia? Kita berpandukan nilai X dekat sini. Dia punya lebar X dia kat sini. Kita ada 5, kat sini kita ada 3. Dekat atas ni kita ada 2. So, 5 tolak 2 kita akan dapat untuk lebar kat sini adalah 3. Okey, untuk yang ini pula kita berpandukan pada Y. Iaitu nilai kat sini ialah 8 tolak dengan 3. Jadi panjang tinggi yang 3 kat sini adalah kita dapat 8 tolak 3 berapa? 5, betul? Betul. Jadi Betul. segitiga ni awak akan dapat rumus dia 1/2 kali dengan 3 kali dengan 5. Untuk sini pun sama. Nak tahu panjang lebar dia ni kat bawah. Maknanya apa nilai X yang dekat sini? 5. Apa nilai X yang kat sini? Negatif 4. So 5. Tadi awak dah dapat dah. Sorry. Tadi kita dah dapat dah kan 9 kan? Terus ambil data 9. Jadi yang sini je yang kita tak tahu. Kita dah ada kat sini adalah Y dia 3. Dekat sini Y dia negatif 6. Maka 3 tolak dengan negatif 6. Kita dapat 9. Betul ke 9? Betul ke? Betul. Okey. Jadi dia punya formula untuk segitiga ni adalah setengah kali 9 kali 9. Maka dapatlah jawapan dia. Nanti awak dah dapat luas semua sekali. Tolak dengan luas yang 3 tadi kita cari. 1, 2, 3. Okey. Macam mana kaedah ini pun boleh guna. Tak ada masalah. Okey. Selain menggunakan tadi, maknanya show this. Tadi dia punya formula. Okey. Kita lihat seterusnya kat sebelah bawah. Contoh 9. Koordinat bagi bucu-bucu sebuah segitiga ABC ialah 8, 5, negatif 2, negatif 3 dan K negatif 1. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi K. Jika luas segitiga ABC ialah 18 unit. ABC. Maksudnya, dia bagi awak titik
dan dia bagi awak luas. Titik tu pula ada nilai yang kita tak tahu. Jadi awak masukkan saja dia punya formula, dapat sama dengan apa. Okey, saya tanya, contoh 9 ni boleh tak awak buat kalau saya tak tunjuk? Perlu tunjuk ke tak contoh 9? Perlu tunjuk ke? Boleh faham tak? Kalau lihat kat situ contoh 9, awak dah boleh faham tak? Boleh. Boleh? Boleh. Ada respon siapa-siapa nak cikgu tunjuk cikgu? Ada? Okey. Kalau tak saya beri hilang. Saya beralih kepada latihan. Latih diri 76. Cari luas segitiga dengan bucu-bucu yang diberi seperti berikut. Okey. Cuba awak buat. Dapat tak jawapan? Cuba buat. Okey. Soalan A. Cuba buat. Okey tak? Saya tak nak buat dulu. Saya nak minta awak buat. Selalu kita buat sama-sama. Cuba awak buat dulu. Ada masalah. Nak susun macam mana? Lima, 10. 2, 1. Lapan, 3. Lima, 10. 2, 1. 8, 3. Tujuh perpuluhan 6. 7.6 jawapannya 24 unit. Dapat tak 24? Dapat. Dapat. Baik. 5 tambah 6 tambah 80 tolak 20 tolak 8 tolak 15. 1/2. Manakah kereta? 5. Semua dah siap Saya yang tertinggal. 5 tambah 6 tambah 80 tolak 20 tolak 8 tolak 15. Saya dapat 48 sama dengan 24 unit persegi. Semua dapat Semua dapat. Alhamdulillah. Maksudnya awak dah faham konsep lah. Okey, cuba kita lihat soalan 3. Tunjukkan bahawa titik-titik 8, 4, 2, 1 dan -2, -1 adalah segaris. Macam mana awak nak buat ni? 8, 4, 2, 1, -2, -1 ni segaris. Apa maksud dia kalau dia segaris? Ni titik dia, ni titik dia, ni titik dia. Respon? Keserunan dia sama. Garis. Okey, tapi dalam kes luas ni kita nak tulis apa? Kalau kes luas bila dia segaris, dia kecurunan dia sama betul. Tapi kalau dalam kes luas, sebab kita setengah belajar luas ni. Kalau dia segaris, ada tak luas dia? Tak Ada ada. tak? Tak ada. Maksudnya apa? Luas dia sifar. Dia punya luas sama dengan sifar. Bagus. Jadi awak kena buat macam mana? Macam mana awak nak buat? Untuk soalan nombor 3 dia tak ada jawapan. Jadi awak kena tunjuk macam gini lah. Awak kena buat
tunjukkan titik-titik ini adalah segaris. Jadi awak buatlah 1/2, 8, 4, 2, 1, -2, -1, 8, 4 semula. Awak kena kira lah. Maka awak akan dapat 1/2, 8 kali 1, 8, tolak 2, tolak 8. Dapat berapa? Tolak 8, tambah 2, tolak 8, tambah 2 dan kemudian tambah 8. Okey, kalau awak perhati kat situ, 8, 8 habis, 8, 8 habis, 2, 2 habis. Maka dia dapat kosong lah, sama dengan sifar. Oleh itu, apa? Titik ini adalah Segaris. ya. Sebab luas dia sifar. Tak ada. Kalau misalnya kata satu titik kat sini, satu titik kat sini, dia bolehlah buat segitiga. Tapi oleh kerana dia sama, adalah luas Oleh kerana dia segaris, maka dia tak ada luas. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Kalau untuk nombor 5, nak cuba soalan mana nombor 5? Soalan nombor 5, cari nilai-nilai bagi K. Kat sini semua dia letak K. Okey, cuba kita lihat C. Okey, apa nilai K? Cuba awak selesaikan, kita ambil nombor 5 C. Cuba buat awak buat lagi daripada saya. 1, -2, K6, 1, 2, 1, -2. Okey, sama dengan dia punya luas adalah 12. So, saya bawa ke sebelah. 6 tambah 2K tolak 2 tambah 2K tambah 2K tolak 6 tolak 6 tolak 2 sama dengan 24. Sebab saya bawa setengah tu ke sebelah. Maka saya ada 4K 6 tolak 2, 4 tolak 6 -2 tolak 2 -4. Bila keluar modulus, dia akan jadi 4K. Kejap ni, masih dalam modulus lah. Tolak 4. 4K tolak 4. Habis betul tak? Tolak 4 sama dengan 24. Bila kita hilangkan modulus, kita akan jadi 4K tolak 4 sama dengan tambah tolak 24. Bila kita hilangkan modulus, awak kena ingat yang sebelah kanan tu dia akan jadi tambah tolak. Jadi dia akan jadi 4K tolak 4 sama dengan 24 dan kita ada lagi satu 4K tolak 4 sama dengan -24. Okey, kita selesaikan. 4K sama dengan 28. K sama dengan 28 kali berapa? 4 kali 7 4 kali 7 28, betul? Yang ini 4K sama dengan -28, maka K sama dengan -7. Betul ke jawapannya K sama dengan 7 dengan -7? Cek sekejap saya cek. 7.6 7.6 7.6 nombor 5. Soalan C, -5 dengan 7. Alamak, saya salah mana ni? -5 dengan 7. Oh, patutlah kat sini ialah 20. Okey, bawa ke sebelah jadi tambah. So kat sini adalah -5. -5 dengan 7. Okay, ni saya salah tadi. Okey, boleh faham tak? Boleh buat tak? Boleh. Boleh. Nampak tak kenapa ada campur dan tolak? Nampak. Ada campur dan tolak. Sebab ada modulus, bila kita buka modulus, yang sebelah kanan tu akan jadi tambah dan tolak. Boleh?
Okey, Boleh. settle Kita lihat dekat sebelah bawah pula. Menentukan luas sisi 4 dengan menggunakan rumus. Okey, macam mana kita nak lihat luas sisi 4 menggunakan rumus? Sisi 4, sebenarnya konsepnya sama juga. Macam tadi kalau sisi 4 ni dia akan luas. Okey, saya nak conteng tak boleh dekat situ. Sebenarnya konsep dia sama juga. Sekejap okey. Yang ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Okey, dibuatkan segitiga. Kemudian kita lihat luas sisi 4 ABCD. Okey, didapat daripada luas segitiga ABC. Okey, ini adalah A, B, C, kemudian ni D. Okey, ini ialah luas segitiga ABC. Tolak dengan dia kata tambah tambah dengan luas segitiga ni. Okey, dia ada dua. Maka yang awak dah belajar untuk dapat ni, awak dah belajar rumus tadi. Untuk dapat yang ini dengan yang ini, segitiga tu. Yang awak ada apa? Awak ada susunan tadi Kalau kita ambil 1/2 tu, awak akan susun, dia akan jadi kita susun tadi. Saya letak balik lah. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Kemudian tutup balik dengan X1, Y1 lah. Okey, kemudian tambah dengan luas setengah yang kita mula dengan X1, Y1. Kemudian C ialah X3, Y3. D ialah X4, Y4. Tutup balik dengan X1, Y1. Okey. Bila dia dah macam ni, kalau awak perhatikan, dia punya, apa kita panggil? Dia punya ni, bila kita selesaikan yang ikut anak panah tu, kita buat, dia adalah X1, Y2 tambah X2, Y3 tambah X3, Y1. Kemudian tolak dengan Y1, X2, tolak X1, X3, mana? X2, Y3, X3, Y1. Oh, saya terbalik sekejap. Bukan ni. Sekejap Kita mula dengan X dulu. X2, Y1. Tolak dengan X3, Y2. Tolak dengan X1, Y3. Okey. Kemudian yang satu lagi. Ini yang ni pula 1/2. Ni tambah 1/2. X1, Y3. Okey. Formula dia tambah X3, Y4 tambah X4, Y1 tolak X3, Y1. Tolak X4, Y3. Tolak X1, Y4. Okey, beritahu saya kalau ada saya tersalah. Ada tak yang saya salah? Saya takut saya tersalah tulis Okey. Jadi dekat sini bila kita gabungkan dia, kita lihat ini modulus dia jadikan dia hilang modulus lah. Kalau ikut dia punya ni, ikut dia punya lawan jam memang dia akan negatif, dia akan positif lah. Okey, bila dicantumkan semua, maka dia adalah 1/2. X1, Y2, X2, Y3. Saya tengok X3, Y4. Ada tak yang boleh dicancelkan? X1, Y2.
X1, Y2, X2, Y3, X3, Y1. X3, Y1 cancel kan? Yang ini dengan yang ini. X2, Y1. X2, Y1 tak ada. X3, Y2. X3, Y2 tak ada. X1, Y3. So yang tinggal adalah X1, Y2 tambah X2, Y3 tambah X1, Y3. X1, Y3 ada tak? Ni pun cancel X1, Y3. Jadi X3, Y4. Okey. Ada lagi tambah X4, Y1. Okey. Kemudian tolak dengan, ini semua tambah lah. Okey, kemudian tolak dengan, saya buat tolak dia buat campur semua sekali kat dalam. Tak apalah. Saya buat tolak dengan X2, Y1 tolak X3, Y2. Kemudian tolak dengan X3 yang saya ambil kat sini, ambil kat bawah pula. Tolak dengan X3, Y2, X3, Y2 dah. X4, Y3. Tolak dengan X1, Y4. Ada tak yang saya tertinggal? Bantu. Awak tengok ni kata dah serabutnya, pening kepala tengok Saya ambil sikit warna yang ni. Warna merah ni menyala-nyala. Menyebabkan rasa nak marah ni. Okey. Bila kita susun, dia akan jadi 1/2. Warnanya tak memantul sungguh. Warna apa Warna biru ni kot. Sekejap. 1/2. Okey, baru okey. 1/2. Kalau kita susun, awak perhatikan X1, Y1. Kita tengok X2, Y2. X3, Y3. X4, Y4. Tutup balik dengan X1, Y1. Okey, awak lihat X1, Y2. Nampak tak? X2, Y3. X3, Y4. X4, Y1. Boleh nampak tak? Macam mana orang yang berfikir, dia punya otak dia macam ni dipikir. Kemudian dapat pula dia punya kontras dia tu, tolak dia tu. X2, Y1. Susunan dia kat depan X2 dah. X3, Y2. Tolak Yang teh kuning tu tolak. X4, Y3. Dan kemudian X1, Y4. Okay, awak boleh nampak rumus dia tu macam mana? Boleh faham tak? Okay? Boleh. Maknanya kita susun, kita akan dapat inilah rumus dia. Maksudnya, bila awak ada titik, okay. Bila awak ada titik, saya nak lukis segi 4 tu semula. Sisi 4 bucu 4 tu. Awak perhatikan A, B, C, D. Ini saya letak 1 lah. Maksudnya X1, Y1. Ni 2, ni 3, yang ni 4. Kalau awak perhatikan, dia masih lagi gunakan prinsip segitiga tadi. Maknanya X1, Y1 pergi ke X2, Y2. Pergi ke X3, Y3. Kemudian pergi ke X4, Y4. Kemudian patah balik ke X1, Y1. Maknanya rumus ni, walaupun bucu dia ada berapa, dia tetap masih boleh guna rumus yang sama kita buat segitiga tadi. Boleh nampak tak? Okey tak? Maksudnya kalau awak ada bucu, berapa bucu pun, maknanya kalau tadi ada apa? Ada 4 Kalau kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh gunakan rumus yang sama. Maksudnya awak boleh susun, awak letaklah nombor tu dan awak tutup balik. Maknanya kita ikut lawan jam. Tapi kita mesti tutup balik dengan koordinat yang asal yang sama tadi. Yang mula-mula kita letak.
Boleh nampak tak? Okey. Boleh. Maknanya rumus ni apa-apa bentuk sisi asalkan dia ada koordinat awak boleh guna. Okey. Kita pergi pada seterusnya. Contoh kalau macam kat sini dia bagi cari, kita ada contoh lain ke sebelum tu? Saya ada terni ke tak Takut saya terlompat. Okey, contoh 10. Sekarang dah jam berapa? 3.17. Saya takut melepas masa tapi saya pun tadi lambat. Kerana itulah, entah saya tak tahu kenapalah saya agaknya sibuk sangat sampai saya perasan hari Selasa pula kelas. Contoh 10, kita kata cari luas sisi 4 PQRS dengan bucu 35, negatif 13, 2, negatif 3, 4, 1. Jadi tak ada masalah. Awak tahu macam mana cara nak buat. Awak dah faham macam mana jalan kerja. Maknanya awak susun sahaja dia punya koordinat-koordinat. Kemudian awak darab, tambah dan tolak. Okey, wajib. Kadang-kadang pelajar lupa maksudnya kalau awak dah ada 4 titik ke 3 titik ke, awak akan susun mesti ada 1/2 ni mesti ada kat depan. Saya gunakan warna kuning ni okey tak? Ada sesiapa yang rasa macam mata terpantul mata dia berpindah-pindah? Okey tak warna kuning? Okey. Takut nanti berpindah-pindah mata awak pingsan dekat situ. Saya dah tak nampak awak. Contohnya kat sini dia mulakan dengan P. So awak akan tulis 35. Seterusnya awak nak ambil 41 ataupun negatif 13? Kita mula dengan 35. Kita biasakan ikut lawan jam. Jadi kita mula dengan apa? Kita dah 35, kita ambil yang seterusnya ambil apa? Mesti dah ambil negatif 1, 3. Kemudian 2, negatif 3. Kemudian 4, 1. Tutup balik dengan 35. Ini 1/2 ni kadang-kadang pelajar bila masa peksa dia lupa. Ada 1/2 ke kat depan? Macam seolah dia kata 1/2 ni apa panggil? 1/2 ni sebagai apa? Macam luas segitiga. Padahal 1/2 ni adalah untuk luas, tak kiralah bucu tu ada berapa. Sama ada dia segi 3 ke, segi 4 ke, segi 5 ke, mesti tetap ada 1/2. Ingat sampai mana-mana pun, sampai cucu cicit pun awak ingat. Ini dulu opah belajar ataupun atuk belajar dulu macam ni. Jadi awak dah boleh ajar pada cucu. Kemudian daripada kiri ke kanan ni, kita tambah. Ini 1/2. Kita darabkan mesti tambah 9 tambah 3. 3 negatif 1 negatif 1 tak payah kurungan. Okey, tambah 3 dan seterusnya. Kemudian yang seterusnya, yang ni pula tolak daripada bawah ke atas. Tolak dengan negatif 5, tolak dengan 6, tolak dengan negatif 12, tolak dengan 3. Okey, nak buat apa yang macam dalam buku pun tak ada masalah. Tolak dengan dalam kurungan negatif 5 tambah 6, tolak 12, tambah 3. Maknanya tolak tu awak dah bawa keluar. Nanti janganlah awak pening pula. Ini kejap tolak, kejap tambah. Confuse lah saya. Jangan pening pula bendanya sama. Okey, boleh? Okey tak contoh 10? Latih kendiri 7.7. Okey tak contoh 10? Ada masalah? Okey. Okey. Latih kendiri 7.7. 7.7. Ni banyak lagi ke? Oh banyak. Kita cuba habiskan setakat yang kita boleh. Okey, 7.7. Cari luas. Okey, rasanya awak dah tahu konsep. Nak lihat tak latih dulu 7.7 atau kita terus tengok? Nombor 1, nombor 2. Saya rasa kalau misalnya ni awak tak ada masalah. Sepatutnya sebab konsep awak dah tahu. Nak cuba ke atau kita teruskan? Nak cuba? Respon? Boleh? Okey? Kita teruskan latih diri 7.7 ni saya rasa bagi awak okey kot. Kacang kot. Okey. Kot lah. Saya tak tahulah tiba-tiba kata tak cikgu bukan kacang. Kacang susah ni cikgu. Macam tu. Senang ke susah? Senang. Kenapa saya tak dengar suara awak? Senang ke susah? Betul. Okey. Betul tu apa betul? Okey ke tak? Maksudnya kalau latih diri 7.7 tak buat awak, sebenarnya awak boleh buat. Okey. 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 Kita membuat generalisasi tentang rumus luas poligon. Jadi apa generalisasinya yang saya dah sebut tadi? Apa saya sebut tadi? Ulang balik apa yang saya sebut? Apa yang saya sebut tadi?
Ha, saya sebut apa? Maksudnya saya kata berapa banyak pun bucu, awak boleh guna rumus luas poligon ni. Okey? Inilah rumus yang nak cakap. Maksudnya walaupun awak ada bucunya ada 100 bucu pun, maksudnya awak masih boleh guna. Tapi jenuh lah awak awak nak susun ada 100 nombor tu. 100 bucu. Tapi awak boleh guna rumus ini. Itu nak cerita. Boleh? Okey, inilah untuk muka surat 196 bawah ni. Membuat generalisasi tentang rumus luas poligon. Apa maksud poligon? Poligon yang paling kecil apa? Segitiga Ya. Ya, yang paling kecil Yang paling kurang bucu ialah segitiga. Dia boleh jadi banyak bucu. Berpoli-poli-poligon. Bucu dia paling banyak lah okey. Jadi maknanya rumus ini boleh diguna untuk semua bentuk poligon. Okey, contoh 11 ni dia bagi berapa bucu? Ada berapa bucu? 5. 5. Ada 5 bucu. Jadi masih boleh guna yang sama. Saya tak sempat lah. Saya ingat saya nak buat awak akhir ni, akhir pembelajaran nak buat quizzes. Quizzes untuk awak. Aduh, ya Allah. Tengoklah saya tak bersiap sedia pun untuk bersama awak sebenarnya hari ni. Saya ingat esok. Jadi saya tak sempat. Kalau boleh saya nak buat quizzes, buat 3 quizzes yang macam saya baru cuba meneroka untuk buat quizzes bagi soalan. Tapi saya pun cuba jawab soalan. Awak dah cuba jawab tak yang saya share tu? Dah. Okey tak masa dia? Masa yang saya beri untuk awak jawab, jangka masa dia cukup tak? Cukup. Sebab saya cuba jawab masa mula-mula tu, saya sebenarnya ambil tu soalan-soalan tu saya ambil daripada perkongsian cikgu-cikgu lain, saya cantum-cantumkan. Tapi ada juga yang saya tengok ada soalan dia yang salah, jadi saya dah betulkan lah. Awal-awal tu saya share dengan awak, ada yang salah saya tak perasan. Lepas tu saya cuba buat 30 saat saja dibagi. Ya Allah ya Tuhanku, kelang kabutnya saya nak mengira. Saya kata kalau saya macam ini awak apa lagi? Jadi saya tambah masa, saya edit lah ikut kesesuaian. Jadi saya nak cubalah buat, saya ingatkan nak buat untuk ni lah, untuk pembelajaran kita. Tapi saya tersalah hari tak Kalau saya buat biasanya sehari sebelum lah saya buat PowerPoint, saya buat apa soalan ke. Tapi inilah namanya bidang terjun ni, saya sedang melakukan pengajaran secara bidang terjun. Tapi tak apa insyaAllah. Nanti lain kali saya usahakan untuk elak buat macam inilah. Tiba-tiba je. Okey, macam ini untuk soalan contoh 11. Awak dah faham konsep, sebenarnya dah tak ada masalah. Kacang je, betul tak? Kan? Kacang je. Susun. Awak kira guna kalkulator, alhamdulillah dapat jawapan. Untuk latih diri 7.8 pun dia bagi bucu untuk pentagon. Okey, bucu untuk hexagon. Awak cuba buat, nanti latihan awak dalam kuliah pun akan ada. Nanti awak buat dan awak tengoklah, memang betul lah. Apa-apa bentuk pun bucu yang dibagi, koordinat apa, awak punya asas dia macam mana nak buat, awak dah tahu. Tengok kacang je InsyaAllah. Kacang cikgu ni kena empuk Mana dah pergi ni? Ya Allah ya Tuhanku, dia terkeluar. Subhanallah. Okey. Kita dah sampai contoh sini. Okey. Saya kata sebab ni semuanya simple. Simple tak ada masalah. Okey, kita lihat contoh 11. Okey, tak ada masalah lah. Contoh 7.8 pun saya rasa tak ada masalah. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas poligon. Ni mungkin ada kebat kot. Kita lihat sama-sama. Contoh 12. Bucu-bucu sebuah segitiga ABC ialah negatif 4, negatif 3. 7, 2. Negatif 2, 3. Okey, ini bucu segitiga kemudian M dan N masing-masing yang di titik tengah bagi sisi AC dan BC. Okey. Kemudian dia kata koordinat M dan N. Ni digabung ni. Dia gabung soalan ni. Kalau dia kata M dan N masing-masing ialah titik tengah. Ada masalah tak awak nak cari titik tengah? Ada tak masalah nak cari titik tengah? Awak ada negatif 2, 3,
72. Kemudian dia nak cari N. Kemudian satu lagi awak ada negatif 23 dan negatif 4, negatif 3. Awak nak kena cari M. Awak buka tak? Awak tengok, nampak tak yang saya cakap ni? Saya cakap seorang-seorang ke? Nampak tak? Nampak. Nampak. Tu saya tanya okey tak? Boleh tak awak cari M dan N? Ada masalah? Okey, tak ada. Boleh, Tak ada boleh. masalah. Okey, untuk B pula. Nisbah luas segitiga CMN. CMN. Okey, saya lukislah Nak nampak? Saya tak boleh conteng pada buku teks ni. Saya ni suka menconteng. Walaupun tak berapa nak berseni kan. Tapi yang penting nampak lah. Dia nak nisbah luas segitiga CMN. Okey, luas segitiga CMN ni. Okey, kepada luas segitiga A, B and M. A, B and M. Jadi apa yang perlu awak buat? Awak kena carilah luas ini. Dan kemudian awak perlu cari yang luas ini. Awak dah dapat dia punya koordinat N. Dah dapat koordinat M. Okey, maka awak gunakan rumus. Gunakan rumus. Luas CMN. Gunakan rumus dah ada koordinat. 3 koordinat ni. Okey, dapatlah kat situ 7 unit. Saya tak tunjuk jalan kerja sebab awak dah faham macam mana nak buat. Nak cari titik, nak cari luas menggunakan titik-titik yang diberi. Kemudian kat sini ada titik A, ada titik B, ada titik N, ada titik M tutup balik dengan titik B untuk cari luas. Maka kat sini dapat berapa kat situ? Dibagi 21. Okey. Maka nisbah dia adalah 7 nisbah 21. Tapi kita tak boleh tulis 7 nisbah 21 sebab dia boleh direngkaskan. Jadi apa? Jadi apa direngkaskan kat situ? Senyap je. Jadi apa? 1 nisbah 3. Ya, 1 nisbah 3. Ni baru betul lah akhir jawapan dia. Okey, nanti diri 7.9. Koordinat CM. Okey, yang ini saya serah pada awak nantilah untuk lihat. Ada latihan intensif 7.3. Sebelum tu saya tengok apa benda lagi kita. Ya Allah, kenapa terkeluar pula ni? Sebentar ya. Okey. Menentukan persamaan lokus. Boleh tak saya terus pergi pada menentukan persamaan lokus? Saya tinggalkan tadi dengan harapan awak dah faham konsep dia. Walaupun kita tak buat latihan, tapi insya-Allah dengan konsep tu awak boleh buat untuk semua bentuk soalan. Saya terus pada menentukan persamaan lokus boleh? Boleh. Okey? Boleh, okey. Boleh terima tak? Dah penat dah letih? Belum. Belum. Okey, Belum. kita lihat persamaan lokus. Lokus awak dah belajar masa tingkatan 3 ke lokus ni? Lukis. Okey, awak betul, awak dah pandai sebenarnya Okey, dah belajar tak macam mana nak cari persamaan lokus? Belum. Okey, nak Belum. cari persamaan lokus, awak belum belajar tapi awak dah ada asas untuk melukis. Lokus bagi satu titik bergerak ialah lintasan dilalui oleh titik itu mengikut syarat yang ditetapkan. Okey, awak dah, yang ini saya rasa awak dah mahir lah insya-Allah. Hasil daripada ini meneroka bentuk dan menentukan persamaan lokus. Ini nak scan QR code. Tetapkan X1 dengan keadaan R lebih besar daripada kosong. Mungkin saya tanya awak, dia ada tulis R lebih besar daripada kosong. Apa yang awak faham? Apa maksud R lebih besar daripada kosong? Ini pusat. Kalau R itu tak lebih besar daripada kosong, ada tak bulatan awak? Ada tak bentuk? Tak ada kan? Maknanya kalau R tu satu. Kalau R tu 1, okey, dan titik yang jarak dia daripada ni contoh titik A. Okey, ada satu titik yang jaraknya daripada A tu adalah 1 cm. Kemudian dia bergerak sentiasa sejauh 1 cm. Jadi awak dapat bentuk apa? Lokus dia. Bulat. Okey, bentuk bulatan. Ini 1 cm. Okey, tapi untuk dalam matematik, okey, dia akan beri, mesti dia nak beri dalam bentuk titik. Mesti dia nak beri kata A itu adalah X1
Y1. Kemudian ada satu titik P yang bergerak dengan jaraknya daripada P ke A tu sentiasa. Dia kata sentiasa dia punya nilai apa tu? Nilai jejari dia adalah R. Titik ni dibagi P tu nilai dia adalah XY, titik XY. Jadi berapa jarak di antara P ke A? Berapa jarak di antara P ke A? Kalau misalnya awak ada jarak macam ini, kalau dia tetap kan. Okey. Kalau ini kita kata X, ini Y, yang ini adalah X1, Y1. Maka macam mana awak nak cari jarak ni? Kita biasanya akan sandarkan pada semampu darjah, betul tak? Betul. Kita akan cari tinggi ni. Tinggi ni adalah tinggi pada part siapa? Part si Y. Jadi berapa dia punya tinggi dia ni? Y tolak Y1. Y1. Okey, berapa panjang kat bawah tapak dia ni? Ni berdasarkan X. X tolak X1. X tolak X1. Jadi berapa dia punya panjang R kalau dekat sini R? Berapa panjang R? Jadi R kuasa 2 sama dengan Y tolak Y1 kuasa 2 tambah X tolak X1 kuasa 2. Setuju tak? Setuju. Okey. Jadi kita nak tahu R. Kuasa 2 bawa sebelah jadi Punca kuasa. Maka dia jadi Y tolak Y1 kuasa 2 tambah X tolak X1 kuasa 2. Maka awak dapatlah rumus seperti pada muka surat 200. Kalau misalan bentuk dia tu, dia nak R. Okey? Kalau dia nak panjang R. Okey, dengan keadaan R itu lebih besar daripada kosong. PA adalah sama dengan R sama dengan punca X1 tolak X2. X1 tolak X2. X tolak X1 tambah dengan kuasa 2 tambah dengan Y tolak Y1 kuasa 2. Ini kalau kita nak dapat R lah. Okey. Jadi dia punya, tapi dia nak apa kat sini? Dia tak ada apa-apa lagi lah. Dia nak tentukan rumus jarak. Okey, kita lihat contoh. Mesti dia ada contoh. Contoh 13. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak P supaya jaraknya dari titik A 4 negatif 1 ialah 6. Tadi kita tak ada jarak dia. Kita tulis sebagai R. Okey, kita lukiskan. Kita ada A iaitu 4 negatif 3. Kemudian kita ada satu titik P. P ini dia sentiasa bergerak daripada titik A. Maksudnya dia akan buat bulatan lah. Dia akan bergerak sentiasa dengan jarak 6. Maka macam tadi ini kita letak dia sebagai XY. Untuk kita mudah. Maka kita tahu yang awak dah tengok tadi saya panjangkan. Okey, dekat sini berapa dia punya nilai? Y tolak negatif 3 jadi Y tambah 3. Setuju tak? Setuju. Okey, yang bawah dia apa? Dapat apa? Beritahu saya. Tolak 4. X tolak 4. Bagus. Jadi kalau saya nak kaitkan dengan yang kita buat tadi. Saya nak keluarkan persamaan tu macam mana? Dia yang saya kaitkan. Macam mana? 6 kuasa 2 sama dengan Y Y tambah 3. Ya. kuasa 2 tambah X tolak 4 kuasa 2. Ya, betul. Okey, tapi biasanya persamaan ni kita akan letak X atau Y tu di bahagian hadapan. Ni saya buat 6 kuasa 2 dulu. Jadi kalau saya kembangkan, saya kedepankan Y tambah 3 kuasa 2. Saya ajar awak macam mana cara kembang senang. Macam mana nak kembangkan Y tambah 3 kuasa 2? Tolong. Y kuasa 2 Ya. tambah 6 Y Y kuasa 2.
9. Ya. Betul? Tambah 9. 9. Okey, sebelah kanan pula. Tambah. X kuasa 2. Ya, betul. Tolak 8X. Okey, bagus. Tambah 16. 16. Ya, sama dengan 6 kuasa 2. 6 kuasa 2 iaitu 36. Okey, seterusnya kita gabungkan yang ada nombor yang kita akan ikut. Biasanya kita letak X atau Y kat depan. X. X. Maka kita ambil yang paling tinggi X kuasa 2 di depan. X kuasa 2, kemudian baru Y, tambah Y kuasa 2, kita susun. Kemudian kita ambil negatif 8, bawa ke depan yang X negatif 8X, kita ambil X dulu, baru kita ambil Y, tambah 6Y. Okey, sekarang tinggal nombor. Tambah 9, tambah 16, 36 ni kita bawa ke depan supaya dia sama dengan kosong. 9 tambah 16 ialah 25. 25 tolak 36 dapat? Jawapan dia dah ada kat situ Tolak 11, betul? Sama dengan sifar. Jadi inilah jawapan akhir awak. Boleh tak? Macam mana cara nak dapat persamaan lokus? Okey, nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah malar. Okey. Ini kalau misalan soalan berikutnya ni tentang nisbah jarak titik bergerak dua titik tetap. Okey, sebelum tu contoh 13 tadi yang saya terangkan okey, dah boleh faham tak macam mana? Yang ni sebenarnya Boleh. simple Okey. Nisbah jarak titik bergerak dari dua titik tetap adalah malar. Okey, sentiasa sama. Okey, kita tengok kat sini. Hasil daripada inquiry 5. Saya sebab ni nak kena imbas, kita tengok dia punya nisbah. Okey, saya tengok apa yang diberi daripada inquiry 5. Tengok jam dah pukul berapa? 3.38. Hasil daripada inquiry 5, bentuk lokus titik bergerak P merupakan satu bulatan yang bersamaan dengan lokus bagi titik bergerak XY yang jaraknya sentiasa malar dari titik tetap A, X1, Y1. Dengan dalam nisbah M nisbah N. Lokus P. PA nisbah PB. Sama dengan M nisbah N. M nisbah N, lokus P. Nak memahamkan kejap kejap. Titik bergerak P. Titik bergerak P merupakan satu bulatan dan persamaan lokus bagi titik bergerak P, XY yang jaraknya sentiasa malar dari dua titik tetap A, X1 dengan B. Okey. Dengan B, X2, Y2 dan nisbah M nisbah N. Okey, maksudnya dia sentiasa berada dalam nisbah M nisbah N daripada titik A dan B. Lokus P tu. Okey. Kalau kita lihat PA per PB sama dengan M nisbah N. PA per PB. Kalau konsepnya awak lihat kat atas tu, titik, apa nak sebut sebenarnya dia sama je daripada konsep tadi kita ada satu titik. Tapi kali ni kita ada dua titik. Maksudnya kalau misalnya kita ada titik yang pertama tu nisbah dia ikut, contohnya kita ni PA per PB. Konsep dia samalah. Ini M per N. Maksudnya dia nisbah. Kita susun dia, kalau kita ada jumpa soalan macam ni, kita akan susun dia macam ni dulu. Mesti dalam bentuk pecahan PA per PB, kemudian M per N ni nisbah. Nisbah dia. Jadi itu untuk nisbah. Bila dia punya panjang, awak cari yang macam biasa tadi. Macam mana kita cari panjang PA sama dengan M ni. Kuasa 2 lah. Yang ni pun kuasa 2 tadi dia punya, apa nak sebut. Kalau kita ada yang tadi lah. Contoh ini PA. Maka kita ada panjangnya ni. Ni panjang ini M. Ni panjang M. Macam yang kita buat tadi, kita akan dah buat M kuasa 2 sama dengan yang inilah. Yang
Y2 tolak Y1, Y tolak Y1 ke, bahagi dengan X tolak Y1, sama. Kemudian bawah dia pun akan jadi sama. Okey, tak apa. Kita cuba tengok soalan dulu. Dia kalau tak nampak, tak ada soalan ni kita tak nampak. Okey, kita lihat contoh 14. Titik P bergerak dengan jarak dari titik S, 1, 2 dan titik P, -1 dengan nisbah 2, nisbah 1. Cari persamaan locus bagi titik bergerak P. Okey, titik P bergerak dengan jaraknya dari titik S dan titik T. Maknanya kita boleh kata PS bahagi dengan PT sama dengan, dia kata nisbah 2 nisbah 1, 2/1. Jadi pertama kali kita nak buat, kita kena buat dalam bentuk pecahan. Okey, boleh nampak tak? Bentuk ni mesti keluarkan dulu bila dia sebut macam tu. Kemudian kita tengok nilai. Kita ambil nilai Kita ambil, kita ada PS PS. Saya ambil S dahulu. Saya ambil P kat sini. Okey, ni P. P adalah XY. Kita ambil titik daripada graf tu. S adalah 1, 2. Okey. Okey, kemudian kita ada apa? Kita ada, ni lah kita akan bentukkan dia supaya ni. Bentuk dia macam ni. Okey, maka kita cari dekat sini dia punya panjang dia ni adalah Y tolak X. Ni X X tolak berapa? X tolak 1, betul? Kan? Ini X, ini 1. Kan? X tolak 1. Okey, dekat sebelah sini apa? Y tolak? Y tolak 2. Y tolak 2. Maka kita punya persamaan kita adalah, ini kat sini adalah 2 Dia punya nisbah dia 2. Betul ke 2? Betul tak? Ni kan berdasarkan 2 ni. Okey, jadi kita punya atas adalah, kita ambil X dulu lah. X tolak 1 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan, ini adalah 2 kuasa 2 lah sebenarnya. Kan? 2 kuasa 2. X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2. Boleh? Okey, yang ini ke atas PS dengan 2. Jadi kalau PT tu, saya letakkan T. P adalah XY. T adalah ni T. Ni adalah P. Ni adalah XY. T ini adalah 4 negatif 1. Saya letaklah. Okey, kemudian saya cantumkan. Okey, jadi yang ini adalah dia punya PT tu nisbah dia dah bagi 1 kat sini. Jadi kat sini dia punya panjang X dia berapa? X tolak 4, setuju? Setuju. Okey, yang ini berapa Y? Panjang untuk ni, untuk Y. Y tambah 1. Y tolak 1 ke Y tambah 1? Y tambah 1. Y tambah 1. Jadi dekat bahagian bawah ni, per ni, kita akan buat X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tambah 1 kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2. Betul tak? Kan? Yang itulah yang step yang pada muka surat. Pada muka surat, berapa tu? Contoh 14 ialah pada muka surat 202. Contoh 14. Okey, kemudian seterusnya langkah kerja yang awak perlu buat ialah awak selesaikan. Tadi kat atas ni kan dah kuasa 2 kuasa 2. Kita kembangkan, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Apa lagi? Y tambah Y kuasa 2 tolak 4Y tambah 4. Kan? Kembangkan. Jadi sama dengan 4. Lepas tu bawah per, ni pun per. Yang kita dapat ialah X kuasa 2 tolak
8x tambah 16 tambah y kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Yang per ni 1 lah. Jadi bila dah macam ni awak kena darab silang lah. Yang ni atas 1. Yang persamaan yang ada apa? Yang kat bahagian bawah ni kita bawa ke atas. Itu yang awak akan dapat. X kuasa 2 tolak 2x tambah 1 tambah y kuasa 2 tolak 4y tambah 4 sama dengan 4 ni awak akan darabkan dengan yang bawah ni semua. X kuasa 2 tolak 8x tambah 16 tambah y kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Okey. Kemudian yang nombor ni sebenarnya awak dah boleh cantumkan 4 dengan 1. So kita ada X kuasa 2 tolak tambah, saya gabung dulu. Y kuasa 2 tolak 2X tolak 4Y tambah 5 sama dengan darab ke dalam 4X kuasa 2. 4 kali negatif 8 berapa? Negatif 32 8 kali 4? Betul? Okey, negatif 32X tambah 16 kali 4 berapa? 68. 68. 68 ni? Ya. 64 ke 68? 64. Okey, 4 kali 16, 64 tambah 4Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 4. Okey. Ni kita kena bawa semua ke sebelah kiri. Okey. Ataupun ke sebelah kanan. Kita nak jadikan X positif. Tak apalah nanti kita darabkan dengan negatif pun tak ada masalah. Yang kita jadikan dia semua positif lah. Bila kita susun kita akan dapat apa? Kita bawa semua ke sebelah kiri dululah. Ni 4X kuasa 2 bawa ke sebelah, gabung, dia akan jadi negatif 3X kuasa 2. Kemudian, Y kuasa 2, yang dengan 4Y kuasa 2 boleh bawa ke sebelah, dia akan jadi negatif 3Y kuasa 2. Okey, X dengan X, negatif 2X ni, bila kita bawa ke sebelah ni akan jadi tambah 30X. Kita bawa ke sebelah kiri semua. Negatif 4Y ni kita gabungkan dengan 8Y, dia akan jadi negatif-negatif iaitu negatif 12Y. Kalau saya salah beritahu Kemudian kita bawa yang semua nombor. 5 ni kat sini dah 5. 64 dengan 4 jadi 68. Bila kita bawa sebelah dia akan jadi negatif. Dia akan jadi negatif berapa? Negatif kan? 68, 5? 63. Okey, sama dengan sifar. Okey, kita nak jadikan dia ringkas. Ya, apa dia? 73. 73 73. Kenapa 73? Tambah 5. Tambah 5 tolak 68. Positif 5 tambah tolak 68. Bukan jadi lagi kecil nombor dia kan? 68 tambah 5, negatif 68 tambah 5. Betul tak? Negatif 63 kan? Sebab yang ini kan, kat sebelah sini kan 5 nya positif. Yang kat sini positif bawa ke sebelah jadi negatif. Okey. Jadi kat sini kita boleh bahagi 3, boleh bahagi 3, boleh bahagi 3, boleh bahagi 3. Boleh bagi negatif 3 sebenarnya jadikan positif. Bagi dengan negatif 3 maka kita dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 10X tambah 4Y tambah tambah 21 sama dengan sifar. Inilah jawapan dia. Boleh tak? Boleh. Dia banyak, kerjanya banyak Okey, contoh 15. Cari persamaan lokus bagi titik bergerak Q supaya jaraknya dari titik A 23 dan B 69 adalah sama.
Kalau dia sama tu maksudnya apa? Maknanya QA sama dengan QB. Macam tu je. Okey, boleh. QA ni saya rasa insyaAllah tak ada masalah kot. Macam mana nak cari QA. Senang-senang hati saya cakap tak ada masalah Okey, saya letak balik QA. Ingat balik Kalau A ni dibagi 2, 3. Q ni adalah XY. Okey, saya nak tanya awak, apa step berikutnya? Kalau saya dah buat macam ni, apa step berikutnya? Ni XY. QA. QA sama dengan QA. Oh, ni QA Macam mana dia punya gambar Saya punya ni. QA sama dengan QB. QA sama dengan QB. Kalau saya nak buat ini QA, tak apa. Yang ini tak kisahlah sebab saya nak samakan QA ni dengan QB. Jadi saya cuma ambil ni berapa ni pun tak kisah ni. Ni tak kisah, tak ada apa-apa. Yang ini dia punya panjang ini akan sama dengan, maknanya awak akan buat yang ini adalah Y tolak 3, ini adalah X tolak 2. Maka awak akan buat Y tolak 3 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 3 X tolak 2 kuasa 2 ni sama dengan, awak ambil pula yang ni nak samakan bukan dengan sama ni bukan sama dengan ni tapi samakan dengan yang QB. Maka awak ambil QB pula. QB. Ni Q, ni B. Okey, ambil dia punya nilai Q dia adalah XY dan B dia adalah 69. Oh, kat atas tak apalah saya buat macam tu. Tapi kat sini Y dia adalah kat sini Y tolak 9, dekat sini adalah X tolak 6. Maka kat sini awak samakan untuk Y tolak 9 kuasa 2 tambah dengan X tolak 6 kuasa 2. Maksudnya yang ini kita samakan, kita tak ambil yang ini tapi kita samakan yang dua ni. Awak samakan macam tu. Boleh tak? Kita just ambil dia punya panjang dengan lebar tu, kita samakan. Okey? Boleh? Okey. Contoh 15 dah selesai. Latih diri ni saya tinggalkan dahulu. Menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus. Ini kita lihat sama-sama. Menyelesaikan masalah yang melibatkan lokus. Kita ada 6 minit sahaja. Seekor kambing diikat dengan tali pada sebatang tiang yang terletak di tengah-tengah sebuah padang. Panjang tali yang digunakan ialah 4 meter. Kambing itu berjalan di hujung tali yang tegang, mengelilingi tiang seperti dalam raja. Jika koordinat dibagi tiang ialah 24, cari bersamaan lokus bagi laluan kambing itu. Okey, bila awak dah ada masalah macam ni, pertama awak letak titik yang awak tahu. Okey, titik yang awak tak tahu tu awak tulis sebagai apa? XY. Ya, pandai. Bagus. Okey, XY. Jadi awak dah ada panjang tali. Inilah panjang kat situ tali dia. Jadi awak buat yang macam biasa. Okey, berapa panjang dekat sini? Y tolak 4. Bagus. Kat sini? X tolak 2. X tolak 2. Jadi, macam mana persamaan saya nak keluarkan? 4 kuasa 2 sama dengan Y tolak 4 kuasa 2 tambah X tolak 2 kuasa 2. Dah pandai. Awak dah dapat macam gini dah, alhamdulillah. Tapi kena kembangkan dan selesaikan. Kemudian awak kena susun X kuasa 2 tu mesti berada di bahagian depan. Y kuasa 2 berikutnya. Kemudian yang tak ada kuasa 2. X kemudian Y dan kemudian nombor sama dengan sifar. Okey, bila awak dah buat macam gini dah alhamdulillah lah. Maknanya awak dah tahu macam mana nak selesaikan soalan. Okey. Boleh? Saya tak payah. Awak boleh tengok lah. Awak boleh tengok dia punya refleksi tu macam mana. Saya rasa yakin awak kalau dah faham konsep,
InsyaAllah awak dah boleh buat untuk bab 7 ni. Itu je lah. Tapi itulah saya cuma tak berkesempatan untuk buat quiz bersama awak. Quizzes lah Baru nak belajar macam mana nak buat. Berangan-angan untuk buat untuk awak. Okey, kita lihat rumus bab 7 ada 4 minit. Kita lihat apa yang awak dah belajar iaitu pembagi tembiring garis. Ingat lagi tak? Apa yang awak dah belajar? Bagus. Ya Allah, semangatnya. Siapakah gerangan yang begitu bersemangat? Ya Allah, bertuahnya saya dapat orang yang bersemangat macam ni. Okey, maksudnya tembiring garis bila awak ada titik. Contoh kat sini X1, Y1, X2, Y2. Biasanya tembiring garis ni dia akan dibahagi dengan nisbah apa yang kita gunakan huruf apa? M. M dengan N. Bila M dengan N awak ada, awak dah tahu macam mana nak dapat titik pembahagi ni. Contoh P lah. Apa titik dekat P situ? Macam mana cara? Cuba ingat balik. Refresh balik. Awak dah buat latihan ni, insyaAllah awak ingat, tak ada masalah. Ingat. Cuba beritahu saya nak membuktikan awak ingat. Apa P tu? Macam mana saya nak dapatkan koordinat P? N? Saya ambil M dulu ke M? 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 X2. 2. Lagi? Tambah NX1. NX1. Kemudian? Bahagi M tambah N. Bahagi M tambah N. Dan seterusnya? MY2. MY2. Tambah NY1. NY1. Bahagi Y1 ni Y. M Bahagi tambah N. M tambah N. Alhamdulillah. Awak dah buat macam ini, awak dah faham macam ini, awak keluarkan nombor. Awak dah boleh lah dah buat jawab. Dah boleh dah jawab untuk pembagi tembiring garis. Okey, kemudian kita ada garis selari dengan garis serenjang. Apa kalau garis selari macam ni kita nak tahu dia selari atau tak? Kecerunan. Ya, kecerunan. Kecerunan ni biasa kita wakilkan sebagai apa? Kalau kita ada Y sama dengan MX tambah C. Maknanya kecerunan tu di mana? Ya, betul. M. Maksudnya kalau dia selari, M ni apa? Sama. Ya, Sama. pandai. Bagus. Okey, kemudian kita ada perkataan serenjang. Apa maksud serenjang? Maksudnya kalau kita ada garis, apa yang dia punya ciri-ciri? Ya, Sama darjah. 90 darjah. Kalau kita ada ni M1, kita ada M2. Apa hubungan untuk dia berserenjang tu? Dia punya formula. M1, M2 sama dengan -1. Ya, bagus. Okey, kalau kita ada bentuk macam gini. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Macam mana kita nak cari kecerunan dia? M dia sama dengan berapa? Negatif B. Ui, baguslah awak Alhamdulillah. Negatif B per A. Okey, saya harap sangat kita punya matematik untuk peperiksaan akan datang ni akan dapat lebih baik Nanti okey, saya sebelum habis masa ni, dah habis masa pukul 4 dah Okey, saya nak bertanya pada awak Saya salah satu daripada kita awak rasa matematik tambahan awak dah hebat tak? Hebat tak? Okey, tapi sebenarnya awak ada buku nilam kan? Awak ada buku nilam tapi saya tak pasti kalau awak buat latihan buku nilam semua, saya rasa mungkin sepatutnya awak boleh dapat lah boleh lulus lah dalam peperiksaan tambahan. Tapi saya tak pasti kenapa kita punya pencapaian tak berapa memberansangkan ni untuk peperiksaan pertengahan tahun. Dan peperiksaan percubaan ni kita pengetua dalam mesyuarat pengetua cabar. Cabar cikgu-cikgu ni supaya pelajar ni dia nak nampak peningkatan yang banyak untuk matematik tambahan tau. Macam mana awak nak menyahut cabaran ni? Nak buktikan sebenarnya awak boleh buat. Saya berura-ura dah, saya berjalan cadang. Dia ada perkongsian dengan cikgu daripada Batu Pahat. Dia kata, dimaklumkan. Dia kata belajar matematik tambahan ni satu hari dia bagi 10 soalan. Berat tak? Berat kan? Boleh lah. Berat pada saya berat. Pada pendapat saya berat.
Tapi saya nak juga, saya ingat saya nak buat quiz, tapi saya kata taklah. Saya kata saya nak. Sebenarnya awak dah ada buku nilam tu, bila awak jawab tu sebenarnya dah okey insya-Allah. Tapi saya nak juga awak cuba, saya buatlah quiz main-main kan sesekali. Maknanya dalam 1 minggu tu saya cuba bagi awak 1 quizzes tu untuk awak jawab. Saya letak kat situ, saya cubalah nak limitkan, jangan banyak sangat soalan. Tapi maknanya topik-topik yang awak dah belajar tu saya saja nak buat mungkin dalam 10 soalan macam tu. Boleh tak agaknya? Sanggup tak awak jawab soalan tu? Okey tak? Boleh. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Saya tak naklah terlalu membebankan, tapi saya berharap awak dapat buat dengan hati dan perasaan buat matematik tambahan ni. Sahut cabaran puan pengetua kita. Supaya awak nampak keputusan awak, contoh kalau daripada kosong awak dapat 20. Daripada saya tak kata terus dapat lulus, dapat A+++, tak. Tapi maksudnya ada peningkatan daripada awak dapat contoh 3. Awak dapat 23 ke? Taklah, maknanya masih tak lulus tapi ada peningkatan. Boleh? Boleh. Itu saya sangat harap. Tapi kalau awak Boleh. dapat A+ tu, ya Allah. Saya tak tahulah boleh pergi ke bulan terbang cikgu-cikgu. Begitu happy sekali tapi kita tak harap macam tu. Tapi kita harap awak tingkat. Jangan nanti lagi teruk. Okey, saya tengok jam pukul 4:02. Sebenarnya tadi pun saya agak lewat sebab itulah masalah itulah yang saya tersalah masa. Jadi persediaan saya pun tadi agak ni jugalah, agak kelang kabut juga untuk menyediakan buku teks macam ni. Alhamdulillah lah. Pada awak macam gini, gunakan buku teks direct lebih baik ataupun yang biasa saya guna PowerPoint? Mana-mana boleh Okey tak? Buku teks direct. Mana-mana je. Okey je. Mana-mana je. Okey. Kalau ikutkan ni, kita dah habis untuk bab 7. Okey, nanti saya akan cuba cari soalan kuis yang berkaitan dengan bab yang topik yang kita baru cover tadi lah. Iaitu kita baru cover tentang luas dan juga locus. Jadi saya akan cuba cari soalan yang bersesuaian dalam 10 soalan untuk awak jawab dalam quizzes lah, nanti awak cuba. Dan jangan lupa buku nilam. Saya tahu memang banyak kejawab. Kalau nilam tu pun memang banyak. Tapi harapan saya awak dapat yang terbaik untuk NMAT. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita tamatkan pembelajaran hari ini? Ada soalan? Ada cikgu. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kita punya pembelajaran hari ini dengan surah Wal-As dan tasbih Kisfarah. Mudah-mudahan awak dapat sesuatu yang bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Awak ingat sampai bila-bila. Mungkin sekali belajar ni, sampai bila-bila awak boleh gunakan. Okey. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Cikgu.